Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Afham bin Wan Muhammad Fadli, bernombor metrik C19A0830. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah senjata kerambit. Kerambit merupakan sejenis senjata Melayu yang kecil dengan bilah yang melengkung dan jarak yang dekat yang boleh dijumpai adalah di Asia Tenggara, iaitu Filipina, Indonesia dan Malaysia. Disebabkan bentuknya seperti kuku ayam atau cakar dan juga taji, ia juga dikenali sebagai lawi ayam atau kuku ayam ataupun rambai ayam. Selain sebagai senjata, kerambit ini juga boleh digunakan untuk sebagai alat pertanian. Berdasarkan sejarah yang tertulis, kerambit ini berasal dari Minangkabau. Lalu perantau Minangkabau telah menyebarkan kerambit ini ke seluruh wilayah seperti Jawa, Semenanjung Melayu dan lain-lain. Berbentuk kerambit ini diinspirasikan oleh kuku harimau atau cakar harimau yang selalu berkeliaran di Sumatera pada masa itu. Sebahagian besar senjata ini adalah di kawasan Nusantara. Pada awalnya ianya hanyalah merupakan untuk tujuan pertanian seperti memotong akar, mengumpul akar. Namun ia sengaja dirancang dengan direka dengan bentuk seperti kuku harimau. Setelah melihat harimau bertarung dengan menggunakan cakarnya, hal ini sejalan dengan pepatah Minangkabau yang mengatakan alam terkabang jadi guru. Kerambit akhirnya tersebar melalui jaringan perdagangan Asia Tenggara hingga ke negara-negara Asia iaitu Kemboja, Laos, Malaysia dan sebagainya. Teknik penggunaan kerambit ini adalah dengan memasukkan jari permulaan atau jari telunjuk di bahagian lubang yang ada pada kerambit tersebut, dan lekungan kerambit tersebut diarahkan ke depan. Hal ini kerana ia digunakan dengan pemotongan dengan cara memutarkan tangan. Jika kerambit masuk mengenai sasaran, kemungkinan ia nampak seperti luka kecil, tetapi ia memberi kemudaratan yang besar. Ia memberikan kesan yang amat teruk, seperti urat-urat akan terputus, usus terputus. Dengan memasukkan jari di lubang yang ada pada kerambit tersebut, kemungkinan besar pihak lawan sukar untuk melucuti kerambit tersebut daripada tangan pengguna kerambit tersebut. Okey, ini merupakan hasil projek akhir saya, iaitu poster mengenai kerambit pusaka. Poster ini tertumpu kepada bilah kerambit yang berada di hadapan, iaitu kerambit harimau, kerambit kuku harimau yang telah dimodernkan dan diubah suai dengan adanya bilah yang tajam di belakang kerambit tersebut. Tulisan yang bertulis kerambit pusaka tersebut, saya menggunakan teks font yang bernama Absolute Empire, dan di bahagian belakang saya telah melakarkan seorang manusia yang sedang memegang kerambit dengan keadaan yang sedang bersilat.
Lalu saya menggunakan warna yang cerah bagi bentuk manusia tersebut, kerana ingin menggunakan kontra warna, kerana background yang setelah saya gunakan adalah warna yang terang atau gelap, seperti orange dengan hitam. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Warizmi bin Mazlan, nombor metrik C19A0189. Hari ini saya akan menceritakan tentang keris. Keris ialah senjata pendek Austronesia yang berasal daripada Pulau Jawa. Keris ini digunakan sejak 600 tahun dahulu. Senjata ini memang terkenal di Nusantara. Keris ini biasanya didapati di Nusantara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina di bahagian selatan, dan Thailand di bahagian selatan. Nama keris biasanya berbeza mengikut tempat atau daerah. Sebagai contoh, di Bali, keris dinamakan sebagai kedutan, manakala di Sumatera keris dinamakan sebagai kareh. Perkataan keris ini berasal daripada bahasa Jawa kuno, iaitu malang kerit, yang bermaksud bercekak pinggang. Ini biasanya digunakan semasa mempertahankan diri, misalnya bersilat. Dan keris ini biasanya digunakan untuk kerabat diraja. Dan keris yang tersohor di alam Melayu ialah keris Tamisari. Keris Tamisari ini dimiliki oleh Hang Tuah, iaitu Hang Tuah itu merupakan salah satu tokoh pahlawan pahlawan yang tersohor pada zaman dahulu. Senjata ini dibahagikan kepada 3, iaitu mata, hulu dan sarung. Bahan yang digunakan untuk membuat keris ialah kayu dan logam ataupun timah. Okey, di bahagian sarung keris itu diperbuat daripada kayu, dan di bahagian pemegang keris itu juga diperbuat daripada kayu. Manakala di bahagian logam, senjata yang tajam itu diperbuat daripada logam. Logam itu biasanya diketuk menggunakan api yang tajam supaya logam itu nipis dan menjadi tajam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Daniel Nur Iman bin Abu Zakiyah yang memegang nombor metrik C19A0080. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang tombak. Tombak atau lembing adalah senjata yang banyak ditemukan di seluruh peradaban dunia. Ia terdiri dari tongkat sebagai pegangan di mana hujungnya terdapat mata atau kepala tombak yang ditajamkan. Ianya lazim digunakan untuk berburu dan berperang. Di alam Melayu dahulu, senjata ini lazim digunakan oleh para askar dalam rantau Nusantara. Tombak merupakan senjata jarak jauh. Hal ini kerana tombak merupakan senjata yang dilempar ke arah sasaran kerana strukturnya yang ringan tetapi tajam.
Dalam penghasilan poster, saya menggunakan warna merah, hitam, kuning dan kelabu untuk menimbulkan rasa kegerunan terhadap senjata tombak yang digunakan oleh para pahlawan Melayu pada suatu ketika dahulu. Tulisan yang saya gunakan pula pada poster ini ialah Exa Semi-Bold pada perkataan tombak. Tema yang saya gunakan pada poster ini adalah semi-realism yang dapat dilihat pada tombak tersebut dan menimbulkan kesan 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Sofwan bin Wan Muhammad Nur Z. Nombor matrik C19A0831. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah busur dan anak panah Melayu. Meskipun tidak banyak maklumat diperoleh mengenai penggunaan panah di alam Melayu pada masa kini, namun begitu, terdapat bukti bahawa ukiran pemanah di Borobudur menunjukkan senjata berkenaan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak abad ke-8 lagi. Malah, pedagang Arab, Parsi dan Turki turut mempengaruhi penciptaan busur panah di alam Melayu. Namun begitu, masyarakat Melayu kemudiannya mengubah mengikut kesesuaian masyarakat di alam Melayu. Dari segi saiz, busur panah Melayu lebih besar berbanding busur panah di Asia Barat. Ianya selari dengan catatan pegawai Portugis yang bernama Godinho de Heredia tentang Melaka yang menyebut bahawa busur panah Melayu lebih besar berbanding busur panah Parsi. Kebijaksanaan Melayu dalam mengubah ciptaan senjata yang berasal dari Asia Barat itu terbukti apabila anak panah yang dihasilkan diletakkan racun. Masyarakat Melayu sering menggunakan racun dalam pelbagai senjatanya, terutama mata anak panah yang diperbuat daripada kayu, besi, gigi haiwan dan juga ikan. Bahan pembuatan busur panah ini tidaklah sukar untuk dicari. Ianya kebiasaannya diperbuat daripada kayu, rotan dan juga buluh. Manakala talinya kebiasaannya diperbuat daripada rotan dan kulit pokok. Anak panahnya pula diperbuat daripada kayu dan buluh dan diletakkan bulu burung dan ayam pada pangkalnya. Dalam proses penghasilan poster ini, saya masih mengekalkan warna asal objek iaitu busur panah yang berwarna coklat dan warna perang bagi mengekalkan identiti tradisionalnya. Pada imej latar belakang poster, saya menggunakan warna-warna cerah bagi menimbulkan suasana kontra antara objek utama dan juga latar belakang. Tulisan yang saya gunakan pada poster ini iaitu saya menggunakan font Algerian pada tulisan busur dan anak panah, alatan senjata tradisional Melayu dan juga warisan zaman berzaman. Tema yang saya gunakan pada poster ini ialah semi-flat semi-realism yang dapat dilihat pada imej objek utama iaitu busur dan anak panah. Ianya menimbulkan kesan 3 dimensi dan ditambah pula dengan imej bayang-bayang pada objek berkenaan.